Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Okay, hari ini kita akan ulang kaji pelajaran tahun 4, yang mana banyak naik dalam peperiksaan. Okay, hari ini Ustazah nak ulang kaji tajuk peristiwa hijrah Rasulullah dan pelantikan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Okay, Ustazah nak terang dulu peristiwa hijrah Rasulullah SAW, yang mana periksa baru ni banyak sangat saya tengok ramai yang tak boleh nak menjawab, tak boleh nak jawab. Okay. Ada yang boleh, ada yang tak boleh jawab. Okay, Ustazah harap boleh tengok balik di sini. Okay. Ustazah nak terangkan satu persatu ya. Okay, mana tajuk hari ini peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Yang mana hijrah ke Habasyah ada dua kali. Yang mana yang pertama, hijrah kali pertama ke Habasyah, iaitu pada bulan Rejab. Tengok sini. Pada bulan Rejab tahun ke-5 kerasulan. Pada bulan Rejab tahun ke-5 kerasulan yang diketuai oleh Osman bin Affan. Okey, yang mana pengikutnya cuma ada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. 10 lelaki, 5 orang perempuan sahaja. Okay, sebab apa mereka berhijrah ke Habasyah? Sebabnya untuk menyelamatkan agama dan diri daripada difitnah. Untuk menyelamatkan agama dan diri daripada difitnah lah. Okay. Dan apabila mereka sampai ke Habasyah, mereka mendapat layanan yang baik oleh Raja Habasyah. Ini satu yang saya nampak dalam periksa baru ni. Awak tak boleh jawab ni layanan ni. Banyak yang bubuh, yang tidak menerima kedatangan mereka kan. Sebenarnya Raja Habasyah ni seorang raja yang sangat baik lah. Raja Habasyah ni seorang yang sangat baik, yang adil dan bijaksana. Sebab tu mereka dapat layanan yang baik oleh Raja Habasyah. Okey, itu hijrah kali pertama. Kita tengok pula hijrah kali kedua ke Habasyah. Hijrah kali kedua ke Habasyah iaitu pada tahun ke-7 kerasulan. Pada tahun ke-7 kerasulan yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang mana kali yang kedua ni pengikut dia seramai yang berhijrah tu seramai 83 lelaki dan 18 orang perempuan. Lebih ramailah daripada hijrah yang pertama yang mana yang diketuai oleh Osman bin Affan. Okey, hijrah yang pertama diketuai oleh Osman, kena ingat ya. Dan hijrah yang kedua diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang mana seramai 83 orang lelaki dan 18 orang perempuan. Hijrah yang kali kedua ni sebab apa pula? Sebab berlakunya banyak penganiayaan dan penyiksaan terhadap orang Islam. Ramai orang-orang Islam ni kena siksa lah. Sebab itulah mereka berhijrah kali kedua ke Habasyah. Dan mereka juga disambut baik oleh Raja Habasyah. Okey, itu tentang hijrah kali pertama ke Habasyah lah. Okay, awak kena ingat semua ni apa yang saya cerita tadi, tolong ingat. Okay, macam mana Raja An-Najasyi ni. Raja An-Najasyi adalah raja yang sangat baik, adil dan bijaksana lah. Okay. Dan kita tengok pula hijrah Rasulullah SAW dan sahabat ke Yasrib. Okay. Dalam periksa bawah ni pun ditanya apa nama nama sebenar Madinah. Ada yang dijawab, ada yang tak boleh jawab. Okay, sebelum ni, sebelum diberi nama Madinah ni adalah nama dia Yasrib. Apabila Nabi sampai di Madinah apa semua, dia tukar nama Yasrib ni kepada Madinah. Kita tengok pada tanggal 12 Rabiul Awal 622 Masihi, iaitu 13 kerasulan Nabi ni. Tujuannya untuk menyebarkan Islam. Rasulullah berhijrah dengan sahabat ni berhijrah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal 622 Masihi. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam.
untuk menyebarkan agama Islam, iaitu strategi dakwah lah. Okey, kita tengok peristiwa hijrah. Okey, peristiwa hijrah yang mana musyrikin Mekah mengepung rumah Rasulullah semasa Rasulullah ni nak berhijrah ke Madinah kan. Kaum musyrikin telah mengepung, musyrikin Mekah telah mengepung rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah minta Ali bin Abi Talib ni untuk tidur di tempat Rasulullah. Dan Rasulullah nak keluar daripada rumah dia tu susahlah kan, sebab ramai yang mengepung rumah dia. Lalu Rasulullah membaca surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-9. Pegang pasir tu, lepas dia baca, dia akan baling ke arah orang-orang yang mengepung rumah tu. Semuanya rasa mengantuk dan tertidur. Masa itulah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar daripada rumah. Hijrah baginda kali ni iaitu bersama Abu Bakar lah. Dia pergi berhijrah bersama dengan Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad. Dan mereka bersembunyi di sebuah gua, iaitu Gua Sur. Gua Sur bersembunyi di Gua Sur. Yang mana masa dia dalam Gua Sur ni, apabila Nabi masuk, terus labah-labah buat sarang di situ kan. Apabila orang yang mengintip Nabi Muhammad ni sampai ke pintu gua, mereka pun terhenti di situ. Mereka mencari Nabi, tak jumpalah. Sebab mereka rasa kalau Nabi masuk ke dalam pintu gua tu, mesti akan sarang labah-labah tu akan rosak. Mereka sangka Nabi ni tak masuk di dalam Gua Sur. Lalu mereka pun balik macam tu sajalah. Okey, apabila Nabi meneruskan perjalanan, Nabi berhenti di satu tempat yang bernama Quba lah, bernama Quba, dan membina masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad yang bernama Masjid Quba. Dan ketibaan baginda disambut gembiralah oleh penduduk Madinah. Mereka sangat gembiralah Nabi Muhammad datang ke Madinah. Langkah yang pertama sekali apabila Nabi Muhammad SAW ni sampai ke Madinah, setelah tiba ke Madinah, Nabi mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Nabi mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan awak kena ingat apa erti Muhajirin dan apa erti Ansar. Itu kena ingat. Sebab dalam periksa selalu dia bertanya apa erti Muhajirin dan apa erti Ansar. Awak kadang-kadang selalu terbalik antara Muhajirin dengan Ansar ni. Awak kena ingat, Muhajirin ni iaitu orang yang berhijrah. Muhajir, orang-orang yang berhijrah. Maksud dia orang yang berhijrah. Muhajir tu, iaitu maksud Muhajirin ni orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu muhajir. Orang-orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau dalam peperiksaan ditanya apa erti Muhajirin, itulah orang-orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu maksud Muhajirin. Dan Ansar pula, orang Ansar ni adalah penduduk asal Madinah yang memeluk agama Islam, yang terdiri daripada kaum Aus dan Khuzraj. Kaum Aus dan Khuzraj, penduduk asal Madinah yang memeluk Islam, yang terdiri daripada kaum Aus dan Khuzraj. Yang mana orang-orang Ansar ni yang menolong orang-orang Muhajirin, bagi tempat tidur, bagi makan, bagi semualah. Itu orang Ansar. Sebab apa mereka hijrah? Sebab atas perintah Allah lah, Allah suruh berhijrah. Yang kedua, pembesar Quraisy merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Sebab itulah mereka hijrah. Yang ketiga, orang Islam disiksa dan ditindas. Dan yang keempat, atas permintaan penduduk Madinah. Itu sebab-sebab hijrah. Sebab-sebab hijrah. Dan Yasrib ni adalah nama asal Madinah lah. Nama asal dia Yasrib dan ditukar kepada Madinah. Ditukar kepada nama Madinah.
oleh Rasulullah SAW. Secara orang faham ya tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Yang kedua, pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okay. Pelantikan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Yang mana peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, iaitu di Gua Hira. Ketika tu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. 40 tahun pada malam 17 Ramadan melalui Malaikat Jibril. Turunlah surah Al-Alaq ni 1 hingga 5. Apabila Malaikat Jibril mengajar Nabi membaca, memeluk dia ke semua, dia merasa takut. Apabila dia pulang ke rumah dalam keadaan yang sangatlah takut, dan dia menyuruh isterinya Siti Khadijah untuk menyelimutkannya. Selalu isteri Khadijah, isterinya menyelimutkan, dan esoknya baru dia bertanya. Lalu Siti Khadijah membawalah Nabi Muhammad ni pergi berjumpa dengan sepupu Khadijah. Sepupu dia yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Dan mana Waraqah bin Naufal mengatakan bahawa Nabi Muhammad akan dilantik menjadi seorang Rasul. Okey. Okay, awak kena ingat juga iaitu tarikh Nabi dilahirkan, tarikh Nabi dilahirkan iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun gajah, yang mana ibu susuannya iaitu Halimatul Sa'diyah dan Suwaibah Islamiyah, dan diberi gelaran Al-Amin kepada Rasulullah lah, kepada Nabi Muhammad ni diberi gelaran Al-Amin. Okey. Dan Nabi Muhammad SAW dia berkahwin dengan Khadijah ketika umur dia 25 tahun. 25 tahun. Hasil perkahwinan dia dengan Siti Khadijah mendapat 7 orang anak. 7 orang anak, iaitu antaranya Fatimah, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, semua tu kan adalah 7 orang anak lah kan. Dan 11 seorang isteri. 11 seorang isteri Nabi. Antara yang terkenal itu Khadijah, Aisyah, Zainab. Ingatlah 7 orang anak dan 11 orang isteri. Itu adalah peristiwa penurunan wahyu dan kehidupan Rasulullah SAW lah. Kita tengok pula dakwah secara rahsia. Dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah dia terbahagi kepada 2. Awak kena ingat dakwah Rasulullah terbahagi kepada 2, iaitu dakwah secara rahsia dan dakwah secara terbuka. Yang mana dakwah secara rahsia ni diturunkan setelah diturunkan surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7. Allah suruh Nabi Muhammad berdakwahlah secara rahsia. Yang mana dakwah ni berjalan selama tempoh 3 tahun. Selama 3 tahun. Yang mana Rasulullah melakukan dakwah secara rahsia ni di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Ingat tu, di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Golongan-golongan awal yang memeluk agama Islam, awak kena ingat juga ini kalau wanita, isteri Nabi lah, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Kalau lelaki, Abu Bakar As-Siddiq. Kanak-kanak, Ali bin Abi Talib. Hamba adalah Zaid bin Harisah ataupun Ummu Aiman, Zaid bin Harisah. Itu golongan awal yang memeluk agama Islam. Kita tengok seruan Rasulullah. Apa seruan dalam Rasulullah berdakwah ni secara rahsia? Seruan Rasulullah SAW ialah Rasulullah suruh kita mentauhidkan Allah. Dia suruh kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, bersatu padu dan menghentikan peperangan. Itulah seruan Rasulullah SAW kepada umatnya. Suruh mentauhidkan Allah, iaitu menyembah Allah sahaja, dan beribadah kepada Allah, bersatu padu dan menghentikan peperangan. Itu dakwah secara rahsia. Lepas tu apabila turunnya surah Al-Hijr ayat 94, Allah suruh Nabi Muhammad berdakwah secara terbuka, secara terang-terang pula. Yang mana berlakunya di bukit Sofa, di bukit Sofa. Yang mana dakwah ini mendapat tentangan yang sangat hebat lah khususnya daripada Abu Lahab lah. Abu Lahab iaitu bapa saudara dia sendiri, Abu Lahab tak sukalah kepada Nabi Muhammad SAW ni.
Tentangan terhadap Rasulullah yang mana dilemparkan seperti najis, diejek dan dicaci, ditawarkan pangkat, harta dan wanita. Itu dia. Okay. Dan sahabat-sahabat yang terima siksaan, yang menerima siksaan seperti Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, keluarga Bani Hashim. Itu adalah keluarga-keluarga yang sahabat yang menerima siksaan. Okay, inilah serba sedikit ringkasan daripada 2 tajuk untuk tahun 4 yang selalu naik dalam peperiksaan, iaitu peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan tajuk pelantikan Nabi Muhammad SAW. Okay, dan di sini Ustazah ada bagi kerja sikit, nanti Ustazah harap awak boleh buat ya, tolong buat. Selepas awak dah faham semua, buat ni jangan tengok daripada nota yang Ustazah bagi ataupun buku ya. Okey, tu cuba buat sendiri. Salah tak apa, untuk kita menguatkan lagi pemahaman kita. Okey, jangan kita banyak meniru. Okey, saya harap awak boleh nak tulis dalam buku pun boleh ataupun nak print pun boleh. Saya akan bagi yang PDF. Okey. Kisahnya sekat ini sahaja untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.